Oke, hai, selamat pagi semua. Kelas kita berjumpa lagi pada hari Jumaat ini. Oke, pada hari Isnin lepas, masih ingat kita belajar menggunakan rumus isi padu bentuk 3 dimensi. Oke, takut kamu lupa, kita ulang semula balik. Oke, yang pertama untuk cube atau kubus. Oke, ini cikgu ambil dari nota kubus ya. Yang kita biasa buat hari itu adalah kubus. Oke, volume maksudnya apa? Apa hari itu? Saya dah bagi tahu isi padu. Kalau kubus sebab semua sisinya sama, jadi dia akan menjadi kuasa 3. Oke, panjangnya adalah sama, jadi E darab E darab E jadi E kuasa 3. Seterusnya kuboid. Kuboid pula panjang dia berbeza-beza. Panjang darab lebar darab tinggi. Jadi A darab B darab C, ABC. Seterusnya silinder. Silinder yang ada asalkan ada permukaan melengkung. Okey, asalkan ada permukaan melengkung, ada bulat seperti ini, ada pi. Okey, dari mana datangnya pi R kuasa 2? Pi yang kita biasa adalah pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Ini yang kita biasa. Oke, J dengan R. R dalam English, radius bermaksud jejari. Oke, seterusnya semi silinder. Silinder separuh. Sebab itu dia bahagi 2 di sini. Masih menggunakan rumus yang sama. Kalau yang cikgu ajar yang minggu lepas, pi J kuasa 2 T. Okey. Kemudian kalau semi silinder maksudnya separuh, di hadapan ada 1/2. Okey, jadi dia simpulkan di sini pi J kuasa 2T per 2. Okey, itu untuk kubus, kuboid, silinder dan semi silinder. Seterusnya, kon. Kon, macam yang saya bagi tahu hari Isnin hari itu, ada kaitan dengan silinder. Okey, dia ada kaitan dengan silinder. Dia menggunakan rumus silinder, cuma dia adalah 1/3 daripada silinder itu. Kalau dia tulis di sini base area atau luas tapak dia akan satu bulatan. Okey, dia adalah satu bulatan. Pi J kuasa 2. H adalah height, tinggi dia. Jadi kon 1/3. Sama dengan piramid. Piramid pun ada 1/3. Okey. Base area luas tapak biasanya dia akan bagi segi 4 tepat atau segi 4 sama pun kadang-kadang. Ada juga macam yang cikgu tunjuk hari Isnin hari itu, tapak dia segi 3. Jadi, luas tapak, kamu cari luas segi 3. Okey? Ini sfera. Sfera ini yang dia punya isi padu, rumus isi padu ada pelik sedikit. Okey, sebab yang biasa 1/3, 1/2. Tiba-tiba untuk sfera ada 4/3. Pi J kita boleh terima. Tapi yang biasa pi J kuasa 2, betul? Sekarang pi J kuasa 3. Itu untuk sfera. Hemisfera pula adalah separuh daripada sfera. Jadi 1/2, 4/3 pi J kuasa 3. Itu yang menjadikan dia 2/3. Okey, 1/2 darab 4/3, kamu akan dapat 2/3 pi J kuasa 3. Okey, itu adalah untuk hemisfera. Yang terakhir, prisma. Prisma ini dia ada banyak jenis. Okey? Dan terpulang kepada tapak dia. Terpulang dengan tapak. Ada yang tapak segitiga. Ini segitiga. Yang ini tapak dia trapezium. Okey, luas tapak dia berbeza. Kalau segitiga, kamu cari luas segitiga. Kalau trapezium, cari luas trapezium. Masih ingat? 1/2 darab dengan 2 garis yang selari. Okey?
dua sisi yang selari, tambahkan, kemudian kamu darab dengan tinggi. Oke, tinggi dia punya trapezium. Kemudian yang T ini adalah panjang. Berapa panjang prisma tersebut? Oke, berapa panjang prisma tersebut? Oke, jadi kita sudah lihat rumus untuk isi padu. Sekarang kita akan, sebelum kita pergi kepada contoh-contoh, tolong salin contoh-contoh ini nanti. Oke, kamu salin dalam buku kamu masing-masing, buku latihan kamu, salin. Gambar rajah pun kamu perlu lukis. Oke, kamu perlu lukis gambar rajahnya sekali. Oke, contoh pertama, isi padu sfera. Oke, ini cikgu tidak bincangkan hari Isnin hari itu. Sekarang kita akan bincangkan. Kalau diberi, oke, terus beri isi padu. Bila diberi isi padu dan soalan minta cari panjang jejari. Oke, dia sudah bagi isi padu, sekarang kamu cari panjang jejari. Yang penting jangan lupa rumus. Kalau kamu lupa rumus, kamu cek balik supaya kamu boleh gunakan untuk kamu cari panjang jejari. Oke, kita coba selesaikan. Masih ingat tadi rumus? Oke, kita tuliskan isi padu sfera. Rumus dia yang pelik tadi, 4/3 pi J kuasa 3. Oke, sekarang diberi isi padu adalah ini. 388 sifar 8, 38.808 cm padu. Tuliskan rumus di sebelah kiri. 4/3 pi, biasanya kita gunakan 22/7. J, ini yang kita perlu cari. J kuasa 3 ini kita perlu cari. Bersamaan dengan 388 sifar 8. Oke. Sekarang J sudah berada di sebelah kiri. Kita cari dulu berapa nilai ini. 88/21. J kuasa 3 sama dengan 388 sifar 8. Saya nak cari J sahaja. Jadi J tinggal. Oke, J kuasa 3 ini tinggal. Apa berlaku kalau kamu pindahkan pecahan? 388 sifar 8 ini kekal di depan. Apa berlaku dengan pecahan? Darab pecahan. Adakah dia masih 88/21? Dia akan menjadi 21/88. Oke, kemudian saya sambung di tepi. J kuasa 3 sama dengan, selepas kamu tekan kalkulator, 388 sifar 8 darab 21/88. Oke, keluarkan kalkulator kamu. Kalkulator 388 sifar 8 darab dengan 21/88. Jawaban? Kamu akan dapat 9261. Oke, 9261. Sekarang belum habis lagi. Ini baru J kuasa 3. Saya nak J sahaja. Apa berlaku dengan kuasa 3? Punca kuasa 3. 9261. Keluarkan kalkulator. Punca kuasa 3. Shift punca kuasa. Oke, baru kamu isikan 9261 sama dengan 21. Jadi J kamu, jejari kamu adalah 21 unit sentimeter. Oke, itu untuk contoh 1. Sekarang kita lihat contoh 2. Kali ini dia gabungkan pepejal. Dia bukan suruh kamu cari satu persatu lagi. Dia gabung. Oke. Gambar rajah menunjukkan gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah kubus dan kuboid. Cari jumlah isi padu pepejal tersebut. Oke, di sini ada apa? Kita keluarkan dia dahulu. Kubus
Maksudnya isi padu kubus akan tambah dengan isi padu kuboid. Oke, kita cari isi padu untuk kubus dahulu. Isi padu kubus akan tambah dengan isi padu kuboid. Oke, kubus dahulu. Sisi dia 3 cm. Jadi 3 darab 3 darab 3 letak dalam kurungan. Tambah isi padu kuboid panjang 12 darab 5 darab 4. Oke, 3 darab 3 darab 3 boleh kira congak 27. Tambah dengan 12 darab 5 darab 4 pun boleh congak 240. Tambahkan semua 26. 7 unit sentimeter. Sentimeter apa? Padu. Oke, itu contoh 2. Contoh 3. Oke, contoh 3. Gambar rajah menunjukkan sebuah kotak berbentuk kubus dengan tepi 12 cm. Oke, semua tepi ini 12 cm. Sebuah bekas berbentuk piramid dengan tinggi 10 cm akan diletakkan ke dalam kotak kubus tersebut. Ini. Piramid ini dimasukkan ke dalam kotak ini. Dan soalan minta hitung isi padu ruang yang tinggal. Maksudnya bila piramid sudah masuk, ini tidak dikira. Kita perlu cari isi padu ruang yang tinggal. Jadi ini melibatkan operasi apa? Tolak. Okey, apa tolak apa? Yang kubus tolak piramid, isi padu kubus tolak isi padu piramid, atau isi padu piramid tolak kubus. Okey, yang sepatutnya kubus tolak piramid. Okey, isi padu kubus 12 darab 12 darab 12 tolak. Rumus untuk piramid 1/3 tapak. Tapak dia, tapak adalah sama dengan kubus. Darab 12 darab 12. Sekarang tingginya adalah 10. Okey, 12 darab 12 darab 12, 1728. Tolak dengan isi padu bagi piramid 480. Jadi, tolak semuanya 1248 cm padu. Okey, itu contoh 3. Contoh 4. Gambar rajah menunjukkan sebuah tangki simen berbentuk silinder yang dengan tinggi 20 meter dan berdiameter 14 meter. Tangki tersebut akan mempunyai ruang kosong di tengah-tengah yang berbentuk kuboid. Hitung isi padu ruang yang tinggal. Ruang yang tinggal pun melibatkan operasi tolak. Jadi kita cari dulu silinder tolak dengan kuboid. Okey, silinder pi J kuasa 2 T. Masih ingat tolak? Ini biasa. Panjang darab lebar darab tinggi. Pi 22/7. Okey, kali ini dia bagi diameter. Maksudnya yang diberi diameter 14, kita cari diameter menjadi jejari 14 bahagi 2. 14 bahagi 2. Kenapa 2? Kuasa 2. Darab tinggi 20. Okey, seterusnya tolak dengan isi padu untuk kuboid 5 darab 5 darab 13. 5 darab 5 darab 13. Jadi jawapannya di sini yang mula-mula isi padu untuk silinder 3080 tolak isi padu kuboid 325. Jadi jawapan kamu 2755. Bukan sentimeter, tengok pada unit meter persegi. Okey, itu adalah yang tinggal. Sebab kita tolak kerana kita perlu cari isi padu ruang yang tinggal. Okey, boleh setakat ini? Jadi sekarang ini kita akan buat latihan. Kalau ada yang masih tidak faham, tolong bagi tahu cikgu. Okey?